Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang rahmatullah ta'ala, terlebih dahulu marilah kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini kita dapat bersama, dan marilah kita sama-sama ikhlaskan niat semata-mata dalam pertemuan majlis ilmu pada kali ini semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah kita teruskan perbincangan berkaitan tentang Ar-Raja' wal Amani ini, harapan. Kita sampai perbincangan sebelum ini, kita telah bincang berkaitan tentang khauf wa raja'. Wa mimma yanbaghi anna man raja' syai'an istalzama raja'uhu thalathata umur. Dan sewajarnya orang yang mengharapkan dalam pengharapan sesuatu itu, dia mestilah memenuhi 3 perkara. Kalau kita ulang kaji balik, sebelum ini kita bincang dah berkaitan tentang perbezaan antara husnuzan dan ghurur. Kita telah bincang husnuzan, dia mestilah husnul amal. Al-ghurur maknanya dia meninggalkan amal. Ghurur tertipu. Husnuzan sangka baik mestilah husnul amal, mestilah diikuti dengan amal-amal yang amal-amal yang baik diikuti. Tapi ghurur iaitulah sangka baik dengan Allah tanpa melakukan amal. Itu dipanggil al-ghurur, tertipu atau terpedaya. Jadi berkaitan tentang raja', iaitulah pada malam ini kita nak bincang berkaitan tentang elemen yang ada dalam raja' itu apa dia? Pengharapan. Pengharapan itu ada elemen dia, memenuhi 3 perkara. Yang pertama kata Ibn Qayyim radhiyallahu ta'ala, ahaduha mahabbatu ma yarjuh, kecintaan terhadap apa yang diharapkan. Wathani, yang kedua, khaufuhu min fawatih, takut untuk ia terlepas atau luput darinya, ataupun takut harapannya itu tidak tercapai. Khaufuhu min fawatih. Yang thalith dan yang ketiga, sa'yuhu fi tahsilihi bihasbil imkan, dia berusaha sungguh-sungguh untuk memperolehinya semaksimal yang mampu, bihasbil imkan, sedaya upaya kemampuan dia. Jadi inilah 3 perkara dalam elemen pengharapan. Yang pertama, pengharapan raja' itu dia mengandungi elemen yang pertama ialah mahabbah, kecintaan terhadap apa yang diharapkan. Dia betul-betul nak apa yang dia impikan itu, ada keinginan yang kuat mahukan perkara itu tercapai. Yang kedua, dia khawatir, dibimbang kalau tak capai, tak dapat. Ada elemen nak benda tu, keinginan kuat mahu mencapai harapan tersebut. Kemudian ada kebimbangan, rasa takut kalau terluput ataupun tidak dapat mencapai apa yang diharapkan itu. Dan yang ketiga, elemen apa? Mestilah ada daya usaha yang sungguh-sungguh, bihasbil imkan, dengan sekadar mana maksimum yang dia mampu, yang dia berusaha untuk mencapai keinginan ataupun pengharapan tersebut. Wa amma raja'un la yuqarinuhu syai'un min dhalik fahuwa min babil amani. Adapun pengharapan yang tidak diiringi demikian itu, perkara-perkara tadilah, fahuwa min bab, itu adalah dari aspek apa? Sebenarnya bukanlah pengharapan tapi amani. Amani ni angan-angan. Amani ni angan-angan. Angan-angan kosong kita kata. Waraja'u, jadi dekat sini Ibn Qayyim mengajar kita apa dia? Perbezaan antara ar-raja' dan amani. Bahagian perbezaan antara raja' dan amani. Baik.
Wa raja'u syai'un wal amani syai'un akhar. Dia kata raja pengharapan satu perkara dan angan-angan satu benda yang lain. Fakullu rajin khaif. Setiap orang yang mengharap mesti ada rasa khawatir, rasa bimbang, rasa takut. Wasairu 'ala at-tariq idza khafa asra'a sayra makhafata fawati. Dan dia akan berjalan menerusi menyelusuri tariq jalan idza khafa asra'. Apabila dia bimbang, dia takut, dia khawatir, dia cepat-cepat. Asra' sayr, cepatkan perjalanan. Makhafah fawat, dia bimbang terluput daripada tujuan ataupun harapan itu. Macam mana macam kita lah, nak ke airport 2 jam sebelum mesti dah ada ke airport, nak naik flight. Betul lah takkan 2 jam, mesti 3 jam atau 2 jam sebelum. Bimbang tengah-tengah jalan ada jam sebagainya. Itu dimaksudkan bila khafah, oh takut nanti terlepas flight. Asra', bersegera tu datang awal daripada tu. Sebab itu ada hadis Nabi SAW menyatakan bahawa wa fi jami' at-Tirmizi min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW man khafa adlaj wa man adlaja balagha al-manzil ala inna sal'atallahi ghaliyah ala inna sal'atallahi al-jannah. Aku maqam Nabi SAW. Daripada Jami' at-Tirmizi, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, baginda SAW telah bersabda, man khafa, siapa bimbang, siapa takut, adlaj. Terjemahan tu tak tepatlah. Barang siapa yang takut berjalan di malam hari. Tak tepatlah terjemahan tu. Patutnya man khafa, siapa takut, siapa bimbang, adlaj. Nescaya dia akan bergerak awal. Bergerak awal tu mana? Awal-awal malam lagi, tak tunggu siang dah. Bergerak pada malam hari. Itu maksud dia. Man khafa adlaj. Siapa bimbang, khawatir, nescaya dia akan bergerak awal malam hari. Wa man adlaja balaghal manzil. Siapa yang bergerak pada malam hari, nescaya dia akan sampailah tujuan. Manzil itu tempat tujuan atau tempat tinggal yang nak tuju itulah. Balaghal manzil. Sampailah kepada tujuan dia. Ala, ketahuilah, inna sal'atallahi ghaliyah. Sesungguhnya barang Allah itu adalah sal'atallah. Sesungguhnya barang jualan Allah Ta'ala itu amat mahal. Dan ketahui, ingatlah inna sal'atallah, sesungguhnya barang jualan Allah Ta'ala adalah al-jannah, syurga. Muslimin dan muslimat Allah Ta'ala. Jadi baginda sallam dalam hadis ini meletakkan ataupun mendidik, mentarbiah diri kita bahawa sebenarnya bila mana kita menyadari bahawa siapa yang bimbang, khauf, dia khawatir, dia bimbang sesuatu itu tak akan capai, hendaklah dia bergerak awal daripada itu supaya dapat capai. Ini sekadar perumpamaan, yang penting apa nak dicapai sebenarnya? Al-jannah. Nabi menyatakan bahawa ketahuilah bahawa sal'atallah, jualan dagang Allah itu amat mahal. Ketahuilah barang dagang Allah adalah syurga. Jadi syurga itu bukanlah diperolehi dengan goyang kaki atas katil. Mudah dia. Sebaliknya syurga itu sudah pastilah diperoleh oleh orang yang berjuang mengimpikannya. Mujahadatun nafs. Mesti ada kesusahan, kepayahan. Kerana itulah ada nilai al-jannah, syurga. Kita dah bincang dahulu bahawa sebenarnya syurga itu Allah akan letakkan orang yang bernilai. Bagaimana nak orang yang bernilai? Apakah nilai seorang manusia yang bernilai? Orang yang bernilai si Allah adalah orang yang beramal soleh. Sebelum beramal soleh, orang itu beriman dengan Allah Ta'ala. Beriman, beramal soleh menjadikan dia bernilai. Apakah nilai yang menjadikan dia bernilai? Kerana dia mengamalkan, melaksanakan al-haq. Apa lawan al-haq? Batil. Batil benda tak ada nilai. Al-haq ada nilai. Kerana itulah orang beriman melaksanakan gerak kerja kebajikan atas dasar iman dan amal soleh, dia menjadi orang bernilai di sisi Allah. Bila dia bernilai, Allah akan letakkan akhirat kelak ada nilai ini, manusia akan letakkan dalam syurga yang penuh, tinggi nilaian dia. Sebaliknya orang yang beramal bukan atas dasar iman, melakukan amal soleh, dia sedang melaksanakan gerak kerja batil. Batil, gerak kerja tidak ada nilai di sisi Allah. Bila tak ada nilai, barang tidak ada nilai, bukan tempatnya syurga. Barang tak ada nilai, tempatnya ialah buangan sampah. Tempatnya Allah letakkan dalam an-nar, api neraka.
Sebagaimana kita membuang barang tidak ada nilai si kita, kereta rosak, besi rosak, kita buang begitu sahaja, Allah Ta'ala juga akan mencampakkan manusia tidak ada nilai si dia dalam an-nar. Na'udzubillah min dzalik. Kerana itu, rupanya apabila kita sedang melakukan beriman dengan Allah, melakukan kerja amal soleh, kita telah memberi nilai kepada diri kita. Kita menjadi hamba yang bernilai si Allah. Kenapa bernilai? Atas dasar kita melaksanakan al-haq, kebenaran. Sebab al-haq itulah mengandungi nilai yang besar. Faman thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'isha wa man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa man khaffat mawazinuh, berat dengan ringan. Berat sebab bernilai, ringan tak ada nilai. Baik. وهو سبحانه وتعالى كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالح فكذلك جعل الخوف لأهل الأعمال الصالحة فعلم أن الرجاء والخوف نافع ما اقترن به العمل. Baik. Allah Subhanahu wa taala menjadikan pengharapan itu bagi orang yang melakukan amal soleh, dan juga takut juga dijadikan kepada orang melakukan amal soleh. Jadi khauf dan raja ni dua benda memberikan manfaat kepada seseorang individu itu dalam dia melakukan amal. Jadi khauf dan raja adalah dua sayap yang penting untuk kita dalam melaksanakan gerak kerja kebajikan amal soleh, kerana dia adalah dorongan yang mengimbangi untuk kita melaksanakan kebaikan-kebaikan. Baik. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun walladzina hum biayati rabbihim yu'minun walladzina hum birabbihim la yusyrikun walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. 57 hingga 61 surah Al-Mu'minun. Maksudnya, sungguhnya orang-orang yang berhati-hati, innal ladzi, sesungguhnya orang-orang yang hum min khasyati, ketakutan, rabbihim musyfiqun, memiliki hati-hati yang rasa takut, rasa bimbang lantaran kerana apa? Takutkan kepada Tuhan mereka. Walladzina hum dan orang-orang yang mereka ini beriman dengan ayat-ayat Tuhan mereka, beriman dengan ayat-ayat Tuhan mereka. Baik, ayat pertama, sesungguhnya orang-orang yang mereka ada khasyah. Khasyah ni maknanya takut. Takut, bimbang, khawatir, khasyah, takut. Khasyatullah, takutkan Allah. Rabbihun musyfiqun. Sesungguhnya mereka yang takut Tuhan mereka akan musyfiqun. Musyfiqun ni maksudnya hati mereka bimbang, gusar. Itu musyfiqun. Musyfiqun. Orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka, mereka musyfiqun. Mereka ni ada rasa khawatir, bimbang, gusar. Bagaimana mereka menjadi orang yang begitu? Lantaran kerana mereka ni apa? Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Takut tu takkan timbul melainkan dengan keimanan tentang ayat-ayat Allah Ta'ala. Jadi mana datang timbul rasa takut tadi tu kepada Allah, yang hati mereka gusar bimbang? Antara elemen mereka ada, mereka ini beriman dengan ayat-ayat Allah Ta'ala. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun, dan mereka ini terhadap Tuhan mereka Allah Ta'ala la yusyrikun, mereka tidak ada unsur syirik dalam hati jiwa mereka. Jadi unsur syirik akan menghilangkan khasyatullah. Tapi jiwa yang bersih dari syirik, yang ada nilai iman dalam diri, nilai iman,
Beriman dengan nilai iman itulah akan membawa kepada khasyatullah. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun. Dan orang-orang yang memberikan yu'tuna ma atau, dengan barang apa yang mereka berikan itu dalam keadaan macam mana? Wa qulubuhum, waw hal. Keadaan mereka tu, hati-hati mereka wajilatun. Wajilatun bimbang. Khawatir. Annahum ila rabbihim raji'un. Bimbang macam mana? Bimbang khawatir sama ada amalan itu diterima oleh Allah Ta'ala ataupun tidak. Maknanya bukan memberi dengan rasa ini amal baik, tapi hati ada khasyah, takut amalan yang diberikan itu ikhlas ke tidak kepada Allah. Amalan dia beri itu amalan ataupun ma atau barang yang dia beri, apa saja bentuk, mal ke, harta ke, sumbangan apa sahaja ni diberi dekat sini, mungkin sedekah. Dia beri dalam keadaan apa? Jiwa wajilatun. Wajilatun ni bimbang, gusar. Bimbang apa? Lantaran jiwa mereka mengenangkan mereka akan annahum ila rabbihim raji'un. Mereka pasti akan kembali menemui Tuhan mereka. Jadi jiwa mereka adalah jiwa penghuni akhirat. Hidup di dunia dengan jiwa-jiwa akan bertemu dengan Allah. Inilah menyebabkan jiwa mereka itu bila melakukan amal, bukan bangga dengan amal atau merasa confident amalan diterima, sebabnya ada wajilatun, raja bimbang. Bimbang, khawatir dia berikan, melakukan amal soleh itu bimbang, tidak ikhlas. Barangkali ada unsur-unsur akan merosakkan amal. Ataupun bimbang di situ juga, takut tidak diterima oleh Allah Ta'ala lantaran kerana tadilah tidak ikhlas kepada amalan tersebut dan sebagainya. Annahum ila rabbihim raji'un, dalam jiwa mengenangkan mereka akan bertemu dengan kembali kepada Allah Ta'ala. Ulaika yusari'una fil khairat. Tengok ayat ini. Mereka itulah orang yang bersegera kepada kebaikan. Wa hum laha sabiqun. Dan mereka lah orang-orang yang bersegera memperolehinya. Sabiqun, mendahului yang lain. Baik, saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan rahmatullah Ta'ala, kalau kita tengok ayat ini, ayat Al-Quran, bila kita baca, tak payah tengok orang lain, tengok diri sendiri. Al-Quran, macam mana nak interaksi dengan Al-Quran? Interaksi sahabat Al-Quran, mereka baca Al-Quranul Karim, merasakan Al-Quran khitab. Hala 7 tutur kata bicara Al-Quran menuju kepada diri masing-masing. Kalau kita baca Al-Quran, kita dengar Al-Quran, kita tak fikir tentang orang lain, tapi kita terlebih dahulu memikirkan tentang diri kita. Di sini ayat ini mengajarkan kita bahawa sebenarnya inilah nilai mukmin yang kita kena contohi. Macam mana mereka ini bersegera dalam kebaikan. Sebenarnya mana datang unsur segera itu? Musara'ah bila khair. Mana datang gerak kerja tidak tangguh, bersegera kebaikan, kerana jiwa mereka tadi itu ada unsur khasyatullah. Dia berkait. berkait kerana itu ada. Sebab itu iman dia memaparkan amal. Sebaliknya iman tidak memaparkan amal, iman sebenarnya ketika itu tidak sihat. Boleh mengaku beriman. Sebab itu iman bukan hafalan rukun iman sekadar itu. Itu penting diketahui, tapi bukan sekadar itu. Iman yang penting adalah roh keimanan itu. Jiwa yang hidup dengan keimanan tersebut. Ayat ini memberikan kita bahawa sekiranya seandainya kita juga nak mencontohi golongan mukmin dalam Al-Quran, Allah nyatakan surah Al-Mu'minun ini, ulaika yusari'una fil khairat, mereka itu yang bersegera melakukan kebaikan-kebaikan. Untuk kita capai ke tahap itu, elemen yang perlu ada antara dia adalah elemen ada khasyatullah. Mana datang sifat takut dengan Allah? Hati yang ada beriman dengan ayat-ayat Allah. Tak sekadar beriman dengan ayat-ayat Allah, hati yang bersih pada unsur syirik. Lagi apa lagi? Beriman dengan Allah, ayat-ayat Allah, bersih pada syirik hati mereka ini, jiwa mereka itu. Dan apabila mereka melakukan amal-amal soleh, dia ada unsur wajilatun, bimbang, khawatir. Kerana apa? Jiwa mereka mengenangkan mereka akan kembali bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Jiwa hidup di dunia tapi penghuni hari akhirat. Baik. Waqad rawa at-Tirmizi fi jami'ihi an Aisyah radhiyallahu anha. Telah diriwayatkan oleh Tirmizi dalam kitabnya, jami'nya, daripada Aisyah radhiyallahu anha, qalat,
Beliau berkata, sa'altu Rasulullah SAW, aku bertanya kepada Rasulullah SAW an hadhil ayah, tentang ayat ini. Faqultu, aku kata, ahum, adakah mereka alladzina yashrabuna al-khamra, adakah mereka ini orang yang minum arak, wa yaznun, dan berzina, wa yasriqun, dan juga mencuri. Maksudnya adakah mereka ini orang yang minum arak, ataupun mereka ini orang berzina, ataupun mereka ini adalah orang yang mencuri. Tak semesti waw dan, kadang waw juga berarti dengan au. Atau jadi nak faham tu nanti kita sini terjemah dan dia buat koma lah. Tapi kalau kita nak faham tu, kalau terjemah waw tu dan tu, jadi takkan gabung semua. Maksudnya di sini maknanya, adakah mereka itu orang minum arak, orang, kalau kata-kata au tu maksudnya minum arak, orang yang berzina, orang yang mencuri. Faqal, maka baginda sallam menyatakan bahawa la yabnat ya nabtas siddiq, tidak wahai anak perempuan siddiq, yang ni Abu Bakar as-Siddiq. Walakinnahum, akan tetapi mereka ini alladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun. Mereka ini adalah orang yang berpuasa, orang yang salat, orang yang bersedekah. Wa yakhafun alla yutaqabbala minhum. Nampak? Wajilatun tadi tu bimbang apa? Takut apa? Nabi jelaskan dalam hadis ini, mereka bimbang tidak diterima daripada amal-amal mereka. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itulah orang yang bersegera melakukan kebaikan. Wa qad ruwiya min hadis Abi Radhah aidan. Dalam Ibn Qayyim menyatakan bahawa Allah Ta'ala diriwayatkan juga hadis ini oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, jadi hadis ini menjelaskan bahawa Aisyah confused. Dengar bila bersedekah dengan takut ni sebab apa? Mereka tu orang yang mencuri ke, berzina ke, minum arak ke? Sebab yalah, kalau orang jenis melakukan maksiat ni memang dia dibimbang. Takut kemaksiatan dia tu menegah daripada kebaikan itu diterima sebagainya. Sebab memang ada kejahatan hapuskan kebaikan, ada juga kebaikan, ada juga ketika yang menghapuskan kejahatan. Betul, memang ada. Jadi bila Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, Nabi jelaskan tidak, mereka adalah orang beriman, mereka orang berpuasa, orang yang salat, orang yang bersedekah. Tapi kenapa? Yang tadi yakhafun, mereka bimbang amalannya tidak diterima, bimbang takut tidak diterima oleh Allah Taala. Wallahu subhanahu wasafa ahli sa'adah bil ihsan mal khauf. Allah mensifatkan ahli golongan bahagia ini bil ihsan, dengan orang yang melakukan kebaikan dalam disertai dengan rasa takut. Melakukan kebaikan, ihsan, dalam jiwa dalam keadaan takut. Wasaful ashqiya bil isa'ah mal aman. Mensifatkan orang-orang yang celaka, ashqiya ni orang yang malang, celaka ni, bil isa', melakukan kejahatan disertai dengan aman. Aman ni tenang daripada kekhawatiran, bala bencana yang Allah akan timpa. Itu aman. Jadi orang mukmin dia tidak ada rasa aman. Khafus sahabah min Allah. Lepas ni kita tengok pula berkaitan contoh-contoh takutnya para sahabat terhadap Allah Azza wa Jalla. Man ta'ammala ahwal sahabah radhiyallahu anhum wajadahum fi ghayatil amal ma ghayatil khauf. Allahu akbar. Ibn Qayyim menyatakan bahawa siapa yang merenung mengamati perihal para sahabat, nescaya dia akan dapati bahawa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, nescaya kita akan dapati bahawa mereka adalah wajaduhum fi ghayatil amal, kemuncak amal, melakukan amal dengan begitu hebat, kemuncak amal ma ghayatil khauf, turut disertai dengan kemuncak rasa takut. Banyak beramal, takut pun banyak. Bukan banyak beramal lepas tu dia rasa macam mana. Tapi sahabat tidak, banyak beramal. Kalau kita tengok nanti ciri kisah-kisah mubasyirin bil jannah, orang-orang yang memang confirm dalam syurga insya-Allah. Tapi bagaimana amal mereka? Wa nahnu jami'an baina taqsir, kata Ibn Qayyim, kita semua ni Allah taksir, cuai dalam bab ni. Bal tafrid wal am, bahkan kadang-kadang cuai dan juga aman.
taksir cuai juga, tafrid pun sama. Ifrat, tafrid. Ifrat melampau, tafrid, taksir, cuai dan juga aman. Tapi aman ni rasa aman, rasa tak bersalah, rasa aman, rasa tak ada apa-apa yang akan menimpa diri. Fahadha Siddiq, dan ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaqul, beliau berkata, wadittu anni sya'ratun fi janbi 'abdin mu'min dzakarahu Ahmad anhu. Baik, apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Aku impikan, wadittu anni syajaratun, sya'ratun, sya'rah ni apa? Rambut, sehelai rambut, fi janbi 'abdin, di sisi seorang hamba mukmin. Aku jadi rambut sudah. Nak kalau jadi rambut. Sebab apa tuan-tuan? Puan-puan sekalian, sebab tak dihisap. Soalan begitu. Itu disebut oleh Ahmad. Zakar Ahmad anhu. Wa zakar anhu aidan, Ahmad begitu juga, annahu kana yamsik bilisanihi wa yaqul. Satu hari itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq pegang lidah dia. Dan beliau berkata, hadzal ladzi awradanil mawarid. Dia kata apa? Inilah yang akan mendatangkan apa? Kesusahan untuk aku. Macam tu. Hadzal ladzi awradanil mawarid. Dia kata inilah yang membawa, warada tu maknanya kalau maurid tempat air sebenarnya. Inilah benda ni akan membawa kepada aku mana-mana. Dia pergi mana-mana dia bawa lidah ni, maksud dia. Hadzal ladzi awradanil mawarid. Inilah benda ni yang akan membawa aku, bawa aku ke pelbagai tempat. Wa kana yabki katsiran. Beliau menangis sangat banyak menangis. Wa yaqul, beliau berkata, abku, menangislah. Fa illam tabku, kalau kamu tidak menangis, fatabaku, buat-buatlah menangis. Jadi pesan Abu Bakar Siddiq pada kita semua, sebenarnya penting jiwa ni boleh menangis. Menangislah, dia kata. Kalau tak boleh menangis, buat-buat menangis. Kan Nabi ajar tu apa? Fa innal hilma bitahallum. Ada Nabi pun. Kalau nak lembut ni, kadang-kadang buat-buatlah lembut. Maksud lembut tu belah kasihan dengan orang pemaaf, jenis garang. Jadi kadang halim lawan garang. Halim. Innal ilma bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Di sini tabaku, dia berpura-pura lah. Kalau tak menangis pun buat-buat menangis. Wa kana idza qama ila shalah ka'annahu 'udun. Beliau ini Abu Bakar Siddiq kalau berdiri untuk solat, seolah-olah beliau ud ni tiang. Ud, sebatang tiang. Atau sebatang kayu macam tu. Min khasyatillah, lantaran takutnya pada Allah Azza wa Jalla. Maknanya tegak. Sebab itu Nabi SAW bila tengok seorang lelaki yang sembahyang, bergerak banyak, apa semua pegang. Kalau dia ada khasyah, ada khusyuk, kalau khusyuk dia patut khusyuk jaga jawarih. Jawarih juga khusyuk. Wa ata, satu hari, wa ata bi ta'irin faqallabahu thumma qala, didatangkan seekor burung, qallabahu, dia pun pegang-pegang balik-balik burung tu, thumma qala, kemudian beliau pun berkata, masida min saidin, tiadalah sesuatu buruan itu barang daripada barang-barang yang diburu, maknanya tangkapan-tangkapan buruan tu. Wala quti'at, tidaklah dipotong, syajaratun, pokok, min syajarah, daripada sebarang pokok, illa, melainkan bima dhayya'at minat tasbih, melainkan mereka ini, makhluk ini telah mensisihkan tasbih kepada Allah. Mana kalau pokok dia potong, pokok tu ada cuai dalam tasbih. Burung ditangkap, disembelih, mereka tu cuai dalam tasbih. Falamma ihtadara, ketika mana beliau hendak hampir meninggal dunia, qala li Aisyah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkatalah kepada anaknya Aisyah radhiyallahu anha, ya bunayya, wahai anak perempuanku, wahai anakku,
Inni asabtu min malil muslimin. Ada pada aku ni harta orang Islam. Hadhil aba'ah. Ini adalah baju aba'ah. Wa hadhil halab. Wa hadhil ab. Seorang hamba juga halab. Hilab. Susu tak silap saya. Terjemah apa? Dia kata apa? Susu. Susu. Hilab. Panggil halib. Fa asri'i bihi ila Ibni Khattab. Maksudnya bawa benda-benda semua, bagilah kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Wa qala wallahi, satu ketika yang lain dia pun pernah berkata, demi Allah, lawadittu anni kuntu hadhihi syajarah tu'kal wa tu'dad. Aku impikan aku menjadi sebatang pokok, dia kata, tu'kal, dimakan dan juga ditebang. Yalah, kan ada setengah pokok pucuk dia boleh dimakan, daun sebagainya. Wa qala Qatadah, telah berkata Qatadah, balaghani anna Abu Bakar, telah sampai kepadaku bahawa Abu Bakar As-Siddiq qal laitani khudrah ta'kuluni dawa. Aku impikan jadi khudrah, yang tumbuhan hijau yang dimakan oleh binatang. Baik, itu adalah beberapa bentuk ataupun kata-kata yang disebut oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kita melihat beliau tinggi khasyatullah, takut kepada Allah. Sedangkan kalau kita fikir Abu Bakar As-Siddiq kedudukannya sangat mulia di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisi Allah Taala. Tapi jiwa mereka bukan jiwa yang rasa aman. Kita yang aman. Jiwa mereka jiwa khasyat. Tu yang Ibn Qayyim kata, ghayatul amal, kemuncak amal dan kemuncak khauf. Kenapa kata-kata nak jadi pohon, nak jadi selai rambut, semua kata-kata kerana makhluk yang lain tidak dihisap. Sebaliknya kita akan dihisap, dihitung, diaudit oleh Allah Ta'ala. Kerana bila dihisap, Nabi sebut apa? Bila dihisap pasti kena. Tapi kalau apa, bukan hisap tapi arad, ada Nabi sebut Aisyah, dipanggil apa, khusnun apa, kita panggil Allahumma hisab yasira, dipanggil hisab yang mudah. Aisyah pernah tanya, hisab mudah ni apa? Hisab mudah bukan hisab. Kalau hisab pasti kena. Habis hisab mudah ni apa? Formality maknanya okey jalan. Bukannya cek satu mesti kena. Habis hisab yasira, Nabi ajar kita doa, Allahumma hasibni hisab yasira, hasibna hisab yasira. Minta hisab mudah. Apa maksud hisab mudah? Formality. Okey jalan. Memang lepas. Tapi bila hisab confirm kena, baik macam mana pun. Allahu Akbar. Jadi para sahabat bimbang itu. Kita tengok hadza Umar Al-Khattab qara'a surah Tur ila an balagh. Beliau pernah baca surah Tur sampai ayat Allah Taala berfirman, inna azab rabbika lawaqi'. Sungguhnya azab Tuhanmu pasti akan terjadi. Fabaka, beliau pun menangis. Washtadda buka'uhu hatta marida. Dahsyat menangis sampai sakit, jatuh sakit. Wa'adu, sahabat lain pun ziarahlah baginda. Tak keluar rumah, sakit, baca ayat. Kita baca ayat-ayat tak sakit. Allahu Akbar. Wa qala libnihi wa huwa fil maut. Beliau pernah berkata pada anaknya Abdullah bin Umar ketika hampir kematian ni, waihak da' jaddi 'alal ar asahu ayyarhamani, kata. Dia kata letakkanlah, waihak ni kata-kata, nak kata celaka susah agak, waihak. Saya pun tak tahu terjemah, waihak. Wada' jaddi, letakkan pipiku di muka dia apa, di tanah. Kenapa letak muka di tanah ni, pipi ni? Dia kata mudah-mudahan Allah rahmati aku.
mengasihani aku. Thumma qal wailul ummi, celakalah ibuku. Illam yaghfirli, 3 kali itu. Kalaulah aku tidak diampunkan. Thumma qubit, kemudian beliau pun menemui ajal. Wa kana yamurru bil ayah fi wirdihi bil lail fatukhifuhu. Beliau juga satu hari baca ayat melalui satu ayat beliau baca tu dalam bacaannya pada malam hari, dan ayat itu menjadikan beliau rasa timbul rasa takut sebagainya. Fayabqa fil bait, beliau duduk di rumah ayyaman, beberapa hari. Yu'adu, dan beliau pun diziarahi. Yahsabunahu maridan, sahabat yang lain ziarah Umar radhiyallahu anhu, beliau sangka beliau ni sakit, Sayyidina Umar sakit. Wa kana fi wajhihi, pada wajah Sayyidina Umar ini radhiyallahu anhu khattan aswadan minal buka, ada 2 garisan hitam sebab banyak yang menangis. Kelopak mata yang hitam, banyaknya menangis. Wa qala lahu Ibnu Abbas, Ibnu Abbas pernah berkata kepada Sayyidina Umar al-Khattab, Masarallahu bika amsar. Allah telah buka wilayah-wilayah pada kamu. Wa fataha bika futuh. Allah Ta'ala telah berikan kemenangan dalam berbagai kemenangan, berbagai tempat. Wa fa'ala faqal, beliau berkata, wadittu anni anju la ajra wala wizra. Aku mengimpikan aku ni selamat, tidak diberi balasan pahala ataupun balasan dosa. Wa hadza Uthman, baik itu beberapa berkaitan tentang senario ataupun fenomena rasa takut bimbang yang disebutkan di sini berkaitan tentang khalifah yang kedua Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Balik yang ketiga iaitulah tentang Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kana idza waqafa 'ala al-qabr yabki hatta tuballa lihyatuhu. Uthman ini, beliau ni bila mana maksud waqafa, ketika situasinya dengan kubur di kuburan, yabki, beliau menangis sehinggalah basah lehyahnya. Lehyah ni jambang dia, janggut dia. Waqal, beliau berkata, law annani bainal jannah wan nar la adri ila ayyatihima yu'maru bi. Sekiranya aku ni antara syurga dan neraka, aku tidak tahu ke arah manakah aku akan diperintahkan. La akhtartu an akuna ramadan qabla an a'lam ila ayyatihima asir. Dia kata apa? Beliau menyatakan bahawa aku akan memilih akan menjadi pasir, ramad, sebelum aku mengetahui ke arah manakah hala tuju aku akan pergi. Wa hadza Ali, demikian juga Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Wa buka'uhu wa khawfuhu, tangisannya dan ketakutannya. Wa kana yashtaddu khawfuhu midasnataini, beliau ni amat takut bimbang dengan 2 perkara. Tulil amal, panjangnya angan-angan, wattiba'il hawa, dan ikuti hawa nafsu. Beliau berkata, fa amma tulul amali fayunsil akhirah. Beliau menyatakan bahawa adapun panjang angan-angan menjadikan seorang melupai akhirat. Wa amma tiba'ul hawa, adapun menuruti hawa nafsu itu, fayasuddu 'anil haqq, dia akan memalingkan seorang daripada kebenaran. Ala wa inna dunya qad wallat mudbirah, sesungguhnya dunia ini telah pun berlalu perginya. Wal akhirah muqbilah, akhirat pula muncul tiba ataupun menjelang tiba. Walikulli wahidin banun, setiap perkara itu, akhirat dan dunia itu memiliki anak-anak dia. Fakunu min abnail akhirah, jadilah kamu anak-anak penghuni akhirat.
wala takunu min abna'id dunya, janganlah kamu menjadi anak-anak penghuni dunia. Fa innal yaumal amal, sesungguhnya hari ini adalah hari bekerja. Wala hisab, tidak ada perhitungan. Wa ghadan, besok hisab adalah hari perhitungan. Wala amal, tidak ada lagi hari amal, bekerja. Wa hadza Abu Darda, demikian juga Abu Darda radhiyallahu anhu, kana yaqul, berkata, inna ashadda ma akhafu ala nafsi yaumal qiyamah ayuqala li ya Abu Darda qad alimta fa kaifa alimta fima alimta fa kaifa amilta fima alimta. Sesungguhnya kata Abu Darda, sesungguhnya perkara yang amat aku khawatiri, aku takut terhadap diriku, iaitulah ketika hari kiamat, ayuqala li, dikatakan kepadaku, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, qad alimta, kamu ni ada ilmu, kamu telah mengetahui, kamu ada ilmu. Fa kaifa amilta fima alimta, bagaimanakah kamu melaksanakan amal dengan ilmu kamu? Macam mana amalan kamu dengan ilmu kamu? Beramal tak dengan ilmu? Itu maksud dia. Wa kana yaqul, beliau berkata, lau ta'lamuna ma antum laquna ba'dal maut, kalaulah kamu tahu apa yang kamu akan temui setelah kematian, lama akaltum ta'aman ala syahwah, kamu takkan makan dengan penuh selera. Wala syaribtum syaraban ala syahwah, kamu tidak akan minum dengan penuh apa, takkan selera juga, syahwah juga, maknanya dengan penuh bila penuh selera lah minum tu. Wala dakhaltum baitan, kamu tak akan masuk rumah, tastadhilluna fi, kamu berlindung dengannya. La kharajtum ila su'udat, nescaya kamu akan keluar ke kawasan lapang. Tadribuna sudurakum, kamu akan pukul-pukul dada-dada kamu. Wa tabkun ala anfus, kamu akan menangis kepada diri kamu. Walawittu anni syajaratun tu'dad thumma tukal, aku impikan aku jadi sepohon pokok yang ditebang dan dimakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Wa kana Abdullah ibn Abbas, tuan-tuan sambil jawab azan. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Wa kana Abdullah ibn Abbas asfala ainaihi mithlu syirak. La haula wala quwwata. Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas, asfala ainaihi, di bawah mata dia, la haula wala quwwata illa billah, mithlu syirakil bali, dia ada macam lekuk, ada lekuk. Lekuk sebab apa? Lantaran banyaknya menangis, dumuk. La haula wala quwwata. Wa kana Abu Dzar yaqul, Abu Dzar berkata, la haula wala quwwata, ya laitani kuntu syajaratan tu'dad, alangkah bagusnya kalau aku jadi pohon yang ditebang. La haula wala quwwata. Wa wadittu anni lam ukhlaq, aku impikan aku tidak diciptakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa uridat alaihi nafaqah,
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma rabb hadhihi al-ummah salatul qa'imah sabina Muhammad. Aku impikan aku tidak diciptakan. Wa uridat alaihi nafaqah. Satu ketika dikemukakanlah, diberikan, ditawarkan kepadanya ada nafaqah ni, ada keuangan lah, ada bentuk harta tu. Faqal, beliau berkata, ma indana anzun nahlibuha. Kami dah ada seekor kambing betina yang kami perah susunya. Wa khumurun nanqulu alaiha. Ada dah binatang kalda yang kami tunggangi, kenderaan kami dah ada kenderaan. Wa muharrarun yakhdimuna. Kami dah ada hamba yang bagi khidmat kepada kami ya. Wa fadlul aba'ah, ni ada lebihan pakaian ni. Wa inni akhaful hisab fiha. Aku bimbang akan dihisap dengan benda-benda ni. Maknanya orang nak bagi dia keuangan yang nafkah harta yang lain, dia tolak. Dah cukup, kami dah memadai dah ni. Dah ada sumber untuk minum, binatang yang kambing yang kami perah susu dia, adalah kenderaan dah, memadai dah. Baik, muslimin dan muslimat Allah Ta'ala, nanti kita sentuh lagi yang lain. Cuma kalau kita renung bagaimana sahabat radhiyallahu an, sebagaimana kata Ibn Qayyim, ghayatul amal ghayatul khauf. Isu umat ini, kita terutamanya diri kita masing-masing, ialah pertama fukid, lenyapnya rasa khauf dengan Allah, takut. Kenapa lenyap rasa takut? Kita hilang rasa mas'uliyah, fukid mas'uliyah, rasa tanggungjawab. Tuan-tuan, puan-puan, sebenarnya kata amal soleh, jangan terbayang amal soleh adalah sekadar ibadat asas itu sahaja, ibadat fardiyah, baca Al-Quran, itu amal soleh, tapi bukan sekadar itu. Tetapi kalau kita renungkan, kita ni ada tanggungjawab dengan umat, ada mas'uliyah, tanggungjawab pada umat yang Allah akan tanya. Apa tanggungjawab kita? Sebab kita, tanggungjawab kita adalah kita khalifah fil ard, khalifah, pemakmur alam. Banyak kali saya pernah sebut dulu. Makmurkan alam dengan apa? Dengan didik umat manusia, didik umat dengan Islam. Kerana itu mas'uliyah tarbiyah umat ini tanggungjawab kita semua. Allah akan tanya. Bila kita fikirkan tentang masalah isu tarbiyah ataupun pendidikan ataupun membina umat ini, menarik umat kepada Islam, memperbaiki mereka. Nanti kita akan tengok bagaimana kefahaman para sahabat tentang manhaj taghyir, manhaj perubahan. Maka bila mengenangkan tentang mas'uliyah memakmur alam, penjaga alam ini, nak jaga alam dengan apa? Kita pernah bincang dulu, bukan buat kerosakan binatang ternak. Yang banyak buat kerosakan manusia. Nak tarik balik manusia kepada paksi Islam supaya dia jadi soleh. Dia juga menjadi ejen memakmurkan alam. Jadi bila kita mengenangkan tanggungjawab ini, kita akan rasa takut. Tapi kadang-kadang bila dia mengenangkan sekadar diri dia, tu kadang-kadang rasa okey. Oh, aku jaga salat jemaah, aku jaga Quran, aku jaga. Bila kita kenang, kita rasa okey. Tapi bila mengenangkan mas'uliyah pada umat ini, umat manusia, tentang hidayah basyariah, beri hidayah pada mereka, mendidik orang yang jahil, berdakwah mudah dia. Isu dia kembalikan, membangunkan umat ini, mas'uliyah menegakkan syariatullah, syariat Allah Ta'ala, itu besar. Syariat Allah ini. Jadi bila mengenangkan itu, baru kita rasa bimbang, benda itu semua Allah akan tanya. Kenapa saya sebut ini? Supaya kita juga ada rasa khauf tadi itu. Nak timbulkan rasa khauf kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalau isu pernah ditanya oleh kepada Ibn Qayyim berkaitan tentang kenapa kalau seorang itu tidak sukar menangis. Pernah ditanya. Beliau menjawab, jumudul ain min ajli jumudul qalb. Jumud, mata yang tidak, jumud beku, mata tidak menangis, beku dari menangis, tidak mampu menangis kerana Ibn Qayyim kata lantaran kerana jumudul qalb. Jumud ni hati itu beku. Jumudul qalb min ajli kasratuz zunub. Kenapa hati itu jadi beku?
beku. Hati yang beku ini, hati yang jumud ini kerana banyaknya dosa. Lantaran kerana banyaknya dosa. Kasratuz dzunub. Kata Ibn Qayyim, kasratuz dzunub, banyaknya dosa tuaddi ila qaswatil qulub. Banyaknya dosa membawa kepada kerasnya hati. Oh, mata beku, tak boleh menangis. Kenapa beku? Sebab hati pun beku. Kenapa hati beku? Sebab dosa. Dosa menjadikan hati keras. Jumudul qalb, kasratuz dzunub tuaddi ila qaswatil qulub, menjadikan hati keras. Qaswatul qulub, hati jadi keras. Kenapa hati keras? Min ajli kasratu maksiyah. Oh, hati keras sebab banyak buat maksiat. Kenapa banyak buat maksiat? Kasratu maksiyah, banyak dia buat maksiat kerana apa? Kasratus maksiyah min ajli nisyan maut. Banyak buat maksiat sebab lupa mati. Nisyan maut, lupa mati sebab apa? Nisyan maut, melupai mati kerana syiddatul hirs di dunia, sebab dia terlalu mengambil berat dengan dunia, ataupun dia terlalu tamak dengan dunia. Wa hubbud dunya, dan kecintaan kepada dunia, kata Ibn Qayyim, ra'sul kullu khati'ah, faktor segala bentuk dosa dan kesalahan. Akhirnya hubbud dunia juga. Hubbud dunya, kecintaan kepada dunia. Jadi cinta dunia menjadikan orang tu lupa mati. Lupa mati, dia pun banyak buat maksiat. Banyak buat maksiat, hati dia pun keras. Hati keras sebab banyaknya dosa. Dosa menyebabkan apa? Hati beku. Hati beku, mata pun beku. Jadi, tak mampu nak menangis. Sedangkan sifat mukmin asalnya musyfiqun, kebimbangan, khasyatullah, takut. Tapi kadang-kadang kenapa nilai itu hilang? Lantaran kerana kita renung balik dosa dan maksiat yang kita lakukan. Maka kerana itulah jiwa kita pun sukar nak menangis. Sebab itu Sunam Bakar kata, sebenarnya bila mana kita perlukan itu. Tuan-tuan perempuan sekalian, kalau tuan-tuan mampu untuk menangis kerana dosa, kita akan rasa bila habis tu kita rasa lapang, Allah akan buka dada lapang. Barangkali tangisan kita mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Bila Allah ampunkan dosa, Allah akan tutup kafaratuz dzunub. Kita tahu hari akhirat besok. Sekarang bolehlah rumah terbakar panggil bomba. Esok depan api mana nak padam? Padam dengan titisan air mata tuan-tuan perempuan. Walaupun 2-3 titik tak sampai sebaldi, tapi 2-3 titik takutkan Allah, itu boleh padamkan api neraka. Dan kita tahu orang yang boleh takut kerana Allah Ta'ala ini, kan ada sebut zakarallah fafadad ainah, 7 golongan yang Allah akan lindungi di arasnya. Antara dia rajulun, seorang laki-laki ataupun perempuan. Hadis sebut laki-laki, tapi sebenarnya tidak artinya hadis itu meninggalkan perempuan. Laki atau perempuan yang zakarallah, dia ingat Allah. Sama ada dia ingat Allah, dia tengok kuasa Allah, atau dia ingat Allah sebab dia takut dengan dosa-dosa yang dibuat sebagainya. Zakarallah fafadat ainah, mengalir air mata dia. Jadi penting, mudah-mudahan kita boleh tarbiyah didik diri kita sampai ke tahap kita juga mampu menangis. Penting sangat untuk kita semua. Kalau kita tak boleh menangis, kita bimbang, kita takut, sebenarnya sebab tadilah hati kita pun dah keras, beku. Sebab dosa kita, dan tak, kerana itu jalan antara jalan nak pecahkan balik kekerasan hati kita tak lain tak bukan apa dia? Bertaubatlah kita semua kepada Allah Ta'ala. Sebab dengan taubat, dengan menyesal, dengan istighfar sungguh-sungguh, mudah-mudahan kesemuanya itu Allah akan hapuskan. Jadi lunak balik hati itu. Hati pun insya-Allah boleh lunak. Bila hati lunak, mudahlah dia akan sensitif dengan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Baik. Wa qara'a Tamimud Dari lailatan suratul Jathiyah. Suatu malam Tamim Ad-Dari, seorang sahabat, membaca surah Jathiyah. Falamma ata ala hadhil ayah am hasibal ladzina ijtarahu as-sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus salihat. Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahawa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh? Jadi dia dengar ayat itu, sudah pastilah Allah takkan sama orang buat jahat dengan buat baik, takkan sama taraf. Jadi sahabat takut, bimbang, dan beliau pun menangis. Maknanya kalau kita, ialah maknanya
Kita pun renung balik diri kita. Kita pernah melakukan kejahatan, orang dia pun tak tahu. Dan ingat kejahatan yang kita lakukan, kan? Kita mengharapkan Allah ampunkan, tapi tak ada jaminan bahawa sebenarnya telah diampunkan sebagainya. Jadi adakah kejahatan yang kita lakukan itu Allah akan samakan kita dengan orang yang melakukan kebaikan? Sudah pasti tidak. Antara itu wajar kita semua juga kena ada rasa takut dan bimbang dengan ialah benda dah lepas yang kita telah lalui. Sebab itu tuan-tuan perempuan, kita masih berbaki hidup. Sahabat pun bimbang dengan apa situasi mereka ada. Sahabat yang memang ialah dijamin. Kita yang tidak ada jaminan apa-apa sewajarnya lebih lagi daripada itu. Beliau pun menangis sampai pagi. Menangis sampai pagi. Wa qala Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah, wadittu anni kabshun fadhahabani ahli. Aku impikan aku menjadi kabash, apa, kambing biri-biri yang keluarga aku sembelih aku. Wa akaluh, mereka makan dagingku. Lahmi wa hasu maraqi, mereka pun hirup kuah dia. Wa hadza bab tul. Kalau nak rincikan bab ni panjang lagi lah, kata Qayyim rahimahullah. Allah alam, cukup kat sekadar tu. InsyaAllah kita akan sambung. Jadi mudah-mudahan kita semua berusaha untuk mencontohi sifat para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka lah sebagai contoh. Sesungguhnya sebenarnya ialah perkara yang besar dalam kehidupan ini apabila Allah Ta'ala memelihara hati kita semua. Hati yang macam mana? Hati yang hidup dengan makrifat Allah. Hati yang hidup merasai seolah-olah jiwa sahabatlah jiwa penghuni akhirat. Itu jiwa-jiwa mereka. Kata Ibn Qayyim tadi, ghayatul amal ghayatul khauf. Kemuncak amal, melakukan amal begitu hebat, besar, tapi jiwa mereka jiwa yang penuh ketakutan kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa astaghfiruka.